pagi saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berkongsi renungan dari Alkitab Kejadian bab 7 ayat 1 hingga ayat 16. Peristiwa mengenai perlindungan Tuhan untuk Noh dan bateranya. Kebanyakan daripada kita sudah biasa dengan cerita ini. Dari Alkitab Kejadian bab ke-6, kita diberitahu bahawa kejahatan dan rasuah manusia. Maka Tuhan ingin memberhentikan segala-gala kejadian itu. Sekarang marilah kita baca Kejadian bab 7 ayat 1 hingga 16. Ayat pertama, Tuhan memberi arahan kepada Noh. Kemudian Tuhan berfirman kepada Noh, "Aku mendapati engkau satu-satunya orang yang melakukan kehendakku. Oleh itu, masuklah ke dalam bahtera bersama-sama semua anggota keluargamu." Di sini kita dapat tahu bahawa Noh dinyatakan oleh Allah, Tuhan, sebagai orang yang baik kerana imannya seperti yang dicatat di kitab Ibrani bab 11 ayat 7. Ayat kedua hingga ayat ketiga, Tuhan meminta Noh membawa masuk binatang-binatang. Bawalah 7 pasang daripada tiap-tiap jenis burung dan binatang yang halal, tetapi hanya 1 pasang daripada tiap-tiap jenis yang haram. Lakukanlah hal itu supaya daripada setiap jenis binatang dan burung ada yang terselamat, lalu dapat membiak semula di bumi. Dan dari ayat 4, Tuhan akan menurunkan hujan selama 4 hari dan malam. 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan yang tidak akan berhenti selama 40 hari dan 40 malam, supaya semua makhluk hidup yang sudah aku ciptakan itu binasa. Dari ayat 5 hingga ayat 9, menyatakan bahawa Noh taat pada perintah Tuhan. Lalu Noh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Noh berumur 600 tahun ketika berlaku banjir di bumi. Noh dan isterinya bersama dengan anak-anak serta isteri-isteri mereka masuk ke dalam bahtera untuk menyelamatkan diri daripada banjir. Seekor jantan dan seekor betina daripada tiap-tiap jenis burung dan binatang, baik yang halal maupun yang haram, masuk ke dalam bahtera bersama dengan Noh seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sini kita dapat lihat binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera Noh seperti yang diperintahkan Tuhan. Dari ayat 10 hingga 12, ia menyatakan turunnya banjir. 7 hari kemudian, banjir melanda bumi. Ketika Noh berumur 600 tahun, pada hari ke-17, bulan kedua, segala mata air di bawah tanah terbelah. Segala pintu air di langit terbuka. Lalu hujan turun selama 40 hari dan 40 malam. Jika anda pernah lihat gambar tsunami, banjir-banjir besar, dan hujan lebat, kamu akan dapat merasai betapa takutnya bencana ini. Sebelum hujan datang, binatang-binatang masuk ke dalam bahtera bersama Noh. Marilah kita baca ayat ke-15. Seekor jantan dan seekor betina daripada tiap-tiap makhluk hidup masuk ke dalam bahtera bersama dengan Noh. Kita harus perhatikan pada perkataan yang menyatakan binatang-binatang datang bersama Noh atau datang ke Noh. Adalah satu kejadian yang ajaib.
Tidak ada kemungkinan Noah pergi ke sana sini untuk menangkap kesemua binatang dan masukkan mereka ke dalam bahtera. Tuhan adalah Maha Kuasa dan tidak ada sebarang ketidakkemungkinan terhadapnya. Sehingga binatang-binatang semua pun mendengar dan mematuhi perintah Tuhan. Ayat ke-16 adalah ayat yang merupakan sesuatu ayat yang mustahil sekali. Kita harus memberi perhatian pada bahagian akhir ayat ini. Binatang-binatang pun masuk ke dalam bahtera Noah, seperti yang diperintahkan Tuhan. Selepas semuanya masuk, Tuhan menutup pintu bahtera. Ayat ini sangat mustahil. Tuhanlah yang sendiri menutup pintu bahtera Noah dan Tuhan telah menteraikan pintu itu. Jadi, Noah dan keluarganya selamat di dalam bahtera. Mungkin ada pandangan dari orang ramai mengenai keselamatan bahtera Noah kerana sebab-sebab yang berikut. Mungkin orang memikirkan bahawa Noah dan keluarganya selamat kerana Noah telah membina bahtera mengikut spesifikasi Tuhan, mengikut arahan bagaimana harus dibina bahtera itu. Noah mengikut cara-cara dan ukuran yang diberi oleh Tuhan untuk membuat dan membina bahtera itu. Oleh itu, ia sangat selamat untuk duduk di dalam bahtera. Yang kedua, orang mungkin kata bahtera itu selamat kerana Noah menggunakan kayu keras yang berjenis gopher untuk membina bahtera itu. Dan seperti mengikut ukuran arkitek yang baik, ia telah menjamin kestabilan dan keselamatan bahtera dari sebarang kemasukan air. Ya, ini semua mungkin adalah unsur-unsur yang baik yang menyatakan bahtera itu adalah selamat. Tetapi di ayat ke-16, keselamatan yang paling utama ialah Tuhanlah yang menutup pintu bahtera. Noah tidak menutup bahtera dari dalam. Tuhanlah yang menutupnya dari luar agar air tidak akan masuk ke dalam bahtera. Ini seumpama Tuhan menteraikan pintunya. Sebagai contoh, apabila kita masukkan surat ke dalam sampul surat, surat itu diteraikan dari luar supaya surat kita tidak tercicir keluar. Maka surat kita adalah selamat di dalam sampul surat. Bagaimanakah kita boleh mendapat perlindungan daripada Tuhan? Pada masa kini, keadaan sekarang, di mana semua orang menghadapi COVID-19, kita semua disuruh duduk di rumah. Kita hendaklah menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, memakai topeng muka sebelum kita keluar ke mana-mana. Ini adalah tanggungjawab dan cara-cara kita melindungi kita sendiri. Tetapi yang lebih mustahak ialah kita perlukan Tuhan untuk menteraikan kita di dalam bahteranya, untuk melindungi kita pada setiap masa. Hanya Tuhanlah sahaja yang boleh melindungi kita. Apakah kita harus buat apabila menghadapi wabak COVID-19 ini? Kita haruslah belajar mempunyai iman seperti Noah. Kita hendaklah percaya bahawa Tuhanlah yang akan menentukan segala kesudahan pada akhirnya. Seperti Noah, dia mungkin tidak dapat faham
pada masa itu, mengapa Tuhan memerintahkannya membina bahtera di atas gunung yang tinggi? Noah tidak pernah bertanya dan menyoal kepada Tuhan mengapa dan apa. Dia hanya mengikut perintah Tuhan dan dia taat kepada firman Tuhan. Sebab Noah mempunyai iman yang tinggi dan dia percaya di dalam Tuhan dia dapat diselamatkan. Mengapakah adanya penderitaan dan kesusahan di dunia? Kita selalu mendapat soalan ini. Jadi, apa yang kita harus buat? Kita haruslah selalu berdoa untuk perlindungan Tuhan. Kita hanya percaya bahawa Tuhan kasih kita dan dia akan melindungi kita dari bencana kehidupan seperti kesusahan, masalah kita yang kita selalu menghadapi, dan Tuhan akan melindungi kita dari segala kejahatan. Di sini saya ingin memberi sesuatu cerita mengenai seorang gadis kecil yang telah berkunjung ke klinik pergigian. Selepas peperiksaan gigi, doktor pun menyatakan bahawa semua giginya dalam keadaan baik dan sihat dan tidak perlukan sebarang rawatan gigi. Apabila gadis itu mendengar komen doktor, dia pun berkata, "Puji Tuhan." Doktor pun hairan dan bertanya, "Mengapa kamu boleh puji Tuhan?" Gadis pun jawab, "Tuhan mengambil berat untuk kita. Tuhan kasih kita." Doktor pun berkata, "Lihat dalam dunia ini, ada banyak perkara yang tidak baik sedang berlaku. Di dunia ini mempunyai banyak kesusahan, ramai orang jahat, ada ramai orang miskin, ada orang ramai yang suka mencuri, membunuh, merompak, dan juga orang suka menipu di mana-mana pun. Perkara yang tidak baik sering kali berlaku di dunia ini. Adakah Tuhan masih pedulikan dunia dan manusia lagi? Bagaimana kamu boleh kata Tuhan kasih dunia ini?" Gadis itu pun jawab, "Bolehkah saya menanyakan kamu suatu soalan? Adakah kamu seorang doktor gigi yang baik?" "Ya, saya." "Apakah kerja seorang doktor gigi?" "Oh, saya membantu memeriksa gigi pesakit saya dan membantu mengelak perebutan gigi dan merawat gigi pesakit dengan kepakaran saya." Gadis pun menjawab, "Kamu bukan seorang doktor gigi yang baik. Jika kamu seorang doktor gigi yang baik, dunia ini tidak ada lagi orang-orang yang mengalami sakit gigi. Kanak-kanak tidak akan ada masalah gigi seperti gigi rebut, kena cabut gigi, dan lain-lain lagi. Kamu tidak membantu kanak-kanak ini semua." Doktor pun jawab, "Ini bukan masalah saya. Kanak-kanak ini, mereka tidak datang ke klinik saya untuk mendapat bantuan dan dapat rawatan dari klinik saya. Oleh itu, bagaimana saya boleh tolong mereka?" Gadis pun jawab, "Ya, kamu betul. Tuhan kasih dunia, tetapi hanyalah orang yang tidak sudi datang ke Tuhan untuk terima bantuannya. Dan mereka tidak ingin datang kepada Tuhan untuk menerima kasih sayangnya." Saudara-saudari, pelajaran dari cerita ini ialah
Apabila kita perlukan bantuan Tuhan, kita harus mendampingi kepada Tuhan Yesus. Kita mesti mendekati Tuhan. Bagaimana kita boleh buat begini? Kita hendaklah mendekati Tuhan melalui doa. Kita hendaklah selalu berdoa kepada Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Selain daripada itu, kita hendaklah selalu membaca Alkitab supaya kita faham pelajaran yang Tuhan ingin kita belajar. Pada kesimpulannya, Tuhan telah menyelamatkan Nuh, sesi keluarganya dan jiwa mereka. Pada hari ini, Tuhan juga akan menyelamatkan kita dari segala ancaman dan wabak. Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita, tanah air kita, dan akan memberikan kita rahmat yang cukup untuk menghadapi segala cubaan dan dugaan setiap hari. Marilah kita percaya atas firman Tuhan yang memberitahu kita bahawa janji-janji Tuhan yang maha kuat dan maha tahu. Tuhan akan bersama kita di dalam pelayanannya selagi kita taat seperti Noah dan sekeluarganya. Sekarang marilah kita tutup mata dan kita berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kerana Tuhan telah memberikan kami satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kasih dan kurnia Tuhan sudah cukup untuk kami setiap hari. Kami berdoa dan meminta perlindungan Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang percaya atas penyelamatan Yesus Kristus. Kami akan serahkan segala-gala ketakutan, kesusahan, kegelisahan yang kami hadapi. Dan kami minta dengan nama Yesus Kristus, kami akan disembuhkan dan dibebaskan dari sebarang cengkaman dan akan menjadi anak-anak Tuhan yang bersukacita dan dirahmati Roh Kudus Tuhan selama-lamanya sehingga Yesus kembali lagi. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.